Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita berhenti pada al-mu'an'an Al-mu'an'an. Kata Syekh rahimahullah, huwa al-hadithu alladhi ruwiya bilafzi an min ghairi bayanin litahdithi awil ikhbari awis sama'i. Dalam istilah ada satu kita panggil sebagai hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an ialah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an fulan. Dia tidak menyebut min ghairi bayanin, tanpa menyebut litahdith, tanpa disebut adakah haddathana, adakah hadis itu ditahdithkan, disebut, diberitahu oleh guru, ataupun ikhbar, ataupun sami'tu syaikhi, sami'tu fulan yaqul, sami'tu dak. Dia sekadar guna lafaz an. Maka hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an ini dipanggil sebagai hadis mu'an'an. Hukmuhu, apa hukum? Jadi apa masalahnya hadis an? Kerana an ni dia umum. Sama ada dia dengar tahdith, atau dengar secara ikhbar, atau dengar secara dengar betul, ataupun tak dengar. Dia tak dengar. Jadi ada kebarangkalian benda itu tidak bersambung ataupun tak berlaku sama. Jadi kerana itu hadis mu'an'an ni dia kata hukumnya annahu qad yakunu sahihan, kadang-kadang jadi sahih, wa qad yakunu hasanan, kadang-kadang hadis hasan, wa qad yakunu dhaifan. Bergantunglah. Jadi hadis mu'an'an ulama akan selidik, kaji, tengok hadis ni adakah berlaku. Katakanlah A kata qala A an B, B an C. Ambil contoh gitulah. Fulan an fulan an fulan. Jadi an ni cara macam mana dia dengar hadis. A dengar hadis daripada A dengar hadis daripada B dengar hadis daripada C. Macam mana? Adakah dia sama, ataupun dia ijazah saja, ataupun dia wijadah ke? Jadi adakah berlaku di sana at-tahdith? Maka kerana lafaz an ini dia maknanya tidak jelas, maka perlu dilihat. Maka ulama-ulama hadis dia akan kaji, adakah mu'an'an ini ada ittisal, ada berlaku tahdith atau sama. Bila berlaku, dia akan tengoklah pula rawi itu apa kedudukan dia, baru dihukum sahih, sama ada sahih, hasan ataupun dhaif. Okay. Jadi pengarang dia terang secara di sini tentang istilah hadis mu'an'an. Masuk seterusnya al-mubham. Hadis mubham. Apa dia? Huwal hadithu alladhi yujadu fi sanadihi aw matnihi rajulun aw imra'atun lam yusammaya. Hadis mubham ialah hadis yang didapati pada sanadnya atau matannya lelaki atau perempuan yang tidak dinamakan keduanya. Dah kiralah kalau dalam matan ke cerita pasal perempuan, siapa nama perempuan tu, maka berlaku itu ibham. Ibham ni makna ibham makna tidak jelas. Tak jelas. Ibham makna tak jelas, tak nyata, tak terang. Siapa lelaki itu, siapa perempuan itu. Okey. Contoh dia kata mithaluhu an Sufyana an rajulin. Ada contoh sanad Sufyan, daripada Sufyan an rajulin, daripada seorang lelaki. Siapa seorang lelaki ni? An rajulin, siapa seorang lelaki ni? Jadi berlaku ibham. Maka hadis yang berlaku ibham pada sanad atau matan dipanggil hadis mubham. Hukmuhu, apa hukumnya? Idza kana al-ibhamu fis sanadi walam yu'lam. Kalaulah ibham itu tak jelas, kesamaran itu berlaku pada sanad. Sanad riwayat itu ada, tidak disebut rawi.
atau disebut rajulin atau syaikhin. Ada. Maka tidak dinamakan siapa tu. Walam yu'lam. Bila dicari dalam sanad-sanad lain tak jumpa. Tak. Kalau ada jumpa sanad lain, hilanglah ibham tu. Contoh ada dua sanad. Seorang riwayat dia kata haddatsani rajulun, telah menceritakan kepada aku seorang lelaki. Hak ni riwayat daripada lelaki yang sama kata dia tak namakan guru ni. Dia kata guru dia rajulin je atau syaikhin atau syaikhi saja. Dalam riwayat lain, rawi sama ada sebut nama. Ada apalah, hilanglah ibham. Makna benda itu hilanglah kesamaran tadi. Tapi katakanlah berlaku ketidakjelas kesamaran dalam sanad walam yu'lam, maka hukumnya fa innahu dhaif. Hukum jadi dhaif lah. Dia akan jadi dhaif. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak tentukan siapa yang meriwayatkan ni. Adakah dia ini cukup syarat sahih ataupun dia ini dhaif. Jadi ketidaktahuan tu, tak tahu siapa tu dhaif dah. Tak tahu siapa dhaif dah. Amma idza kana fil matni, adapun dalam matan, fala yadurru, tidak mudarat. Tidak mudarat. Kalau berlaku, katakanlah jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki pada Rasulullah. Siapa lelaki tu? Tak sebut nama. Tak payah sebut pun tak apa. Nampak tak tahu pun tak apa Kalau berlaku pada matan, tak ada masalah. Tak ada mudarat hadis tersebut. Okey. Kemudian seterusnya al-mudallas, hadis mudallas. Ni masuk berkaitan dengan tadlis. Wal mudallas lughatan, mudallas ni pada lughah ila ma'khudhun minad dalasi, diambil daripada kalimah ad-dalas. Apa dia ad-dalas? Wa huwa ikhtilatu dh-dhalami bin nuri, bercampurnya gelap dengan cahaya. Kita panggil apa? Kita panggil gelap betul. Apa ni? Kita panggil waktu terang, gelap bercampur cahaya sikit. Apa panggil apa? Kelam tu gelap gulita. Kelam tu gelap tak nampak. Ini macam waktu subuh. Tak? Kita panggil apa? Kata ada. Sama-sama. Sama-sama. Nampak tak nampak. Dia kalau gelap betul tak nampak betul. Itu zalam. Gelap sehabis-habis gelap. Nur ni cahaya lah. Jadi ad-dalas pada bahasa merujuk pada pencampuran gelap dan juga cahaya. Maknanya macam waktu subuh tu, lepas pada subuh sikit kan nampak gelap, nampak terang tak terang, sama-sama. Summiyal hadithu, dinamakan hadis bidzalika, dengan hadis mudallas, lishtirakihi fil khafa, kerana ada persamaannya pada masalah khafa, tersembunyi. Kalau kita pada waktu yang sama-sama, waktu yang makna ada sikit je cahaya, kadang kita tersembunyi. Betul ke Ahmad ke Zaid ni? Ahmad ke Zaid? Tak jelas. Nampak tak? Sebab apa? Sebab gelap itu masih ada. Cahaya sikit sangat. Okay, maka hadis mudallah ni gitu. Hadis yang berlaku kesamaran. Hadis ni, siapa nama ni? Jelas ke? Hadis ni sama ke? Sahih ke tidak sahih? Jadi hadis ini dipanggil mudallas. Nanti dia akan terang lagi. Dia ada beberapa bahagian tadlis. Jadi itu pada lughah. Wa huwa, pada istilah hadis mudallas tu apa? Wa huwal hadithul ladzi dallasa fihi rawi biwajhin min wujuhit tadlis. Hadis yang telah membuat kesamaran, buat kekeliruan, buat kesamaran, buat sama, buat tak jelas. Siapa yang buat? Rawi. Yang buat menjadikan hadis itu berlaku tadlis, tak jelas kesamaran. Biwajhin min wujuhit tadlis, dengan satu cara, satu wajah daripada wajah tadlis berikut.
Dia meriwayatkan hadis sehingga orang jadi tak Zul kata surang, betul lah waktu surang. Surang tu makna gelap campur dengan cahaya yang sedikit. Okey. Jadi rawi itu meriwayatkan hadis sehingga tak jadi jelas. Jadi tak jelas hadis ini macam mana kedudukannya. Wa anwa'uhu. Okey, jenis dia. Pertama dipanggil tadlisul isnad. Tadlisul isnad berlaku kesamaran pada sanad. Wa huwa an yuskita ar-rawi syaikhahu wa yartaqi ila syaikhihi aw man fawqahu mimman huwa mu'asirun lidzalika ar-rawi. Tadlis isnad ialah an yuskita ar-rawi, bahawa menggugurkan oleh rawi. Rawi hadis dia gugurkan. Dia gugur siapa? Syaikhahu, guru dia. Dia belajar dengan kutuk guru dia, dia ambil hadis daripada tok guru, syekh dia. Tapi tak sebut nama syekh dia dalam sanad. Wa yartaqi, dia terus naik, yartaqi naik kepada syaikhihi, kepada syekh, kepada tok guru dia. Guru kepada guru dia. Au man fauqahu, atau orang yang lebih tinggi daripada guru pada gurunya, atas lagi lah. Yang mana orang tadi mimman huwa mu'asirun lidzalika rawi, yang dalam satu zaman. Man huwa mu'asirun, mu'asirun maknanya sezaman. Orang yang sezaman dengan rawi itu. Nampak? Contoh, Abdul Rahman riwayat hadis daripada Syafi'i. Syafi'i riwayat hadis daripada Anas. Jadi entah ambil daripada Syafi'i, Syafi'i ambil pada Anas. Jadi Anas, masa Anas hidup, entah ada lagi. Entah tak ambil dengan Anas, entah ambil dengan Syafi'i. Entah ambil dengan Syafi'i. Entah guru entah Syafi'i. Syafi'i pula ambil hadis dengan Anas. Jadi Abdul Rahman tak sebut guru dia, terus naik kepada Anas. Dia kata haddatsani Mahdi. Haddatsani Mahdi, tak sebut Syafi'i. Jadi macam mana jadi masalahnya? Masalahnya zaman Anas hidup, dia ada hidup lagi. Jadi boleh jadi dia ambil terus pada Anas, tapi boleh jadilah bila orang baca, dia ambil terus ke? Sebenarnya tak ambil pun, dia ambil dengan Syafi'i. Dia menggugurkan gurunya. Terus naik kepada gurunya, ataupun lebih lagi, yang mana seseorang itu dia mu'asir, satu zaman dengan syaikh tadi, syaikhihi atau man fawqahu. Maka fayusnidu, maka rawi tadi yusnidu, dia mengisnadkan zalika ilaihi, hadis itu kepada syaikhihi bilafzin, dengan lafaz la yaqtadi, lafaz la yaqtadi ittisalan, yang tidak memberi faham ittisalan, bersambung, li'alla, supaya tidak yakuna kadhiban, tidak jadi dusta. Okay, sekarang ni rawi tu kalau dia khabar, dia ambil pada Anas, dia dengar haddatsani, dia dengar pada Anas, tiba-tiba orang cek, tak belajar pun, Anas duduk kat lain. Jadi apa hukum rawi tu? Menipulah, dusta hukumnya, tak boleh ambil ya. Gugur dah. Sekarang ni dia tidak mensorehkan bahawa dia bersambung sanad. Dia tidak mensorehkan dia bersambung sanad. Sebab tu dia kata yusnidu zalika ilaihi. Dia mensandarkan hadis itu kepada syaikhihi, guru pada guru dia, tapi dengan lafaz yang tidak memberi faham bersambung. Supaya apa? Supaya kalau dia kata lafaz bersambung, tiba-tiba tak bersambung, dia dakwa bersambung, jadi dusta. Bila dusta, tertolak awal dah. Jadi dia pandang. Tengok, diguna biasa, diguna an lah. Bila an ni maknanya dia umum, boleh jadi ada orang di tengah. Nampak? Misal, tengok contoh ni. Fi hadha sanadi, pada sanad ini Zaid, fi hadha sanad Zaidun an Amrin, daripada Ammar, an Khalidin, an Muhammadin, daripada Muhammad. Okey.
Fazaidun, Zaid, yarwi an syaikhihi. Zaid ini diriwayat daripada gurunya Amrin. An Khalidin, daripada Khalid. Wahwa ai Zaid, dan Zaid ini mu'asirun li Khalid, dia satu zaman dengan Khalid. Tengok, Zaid guru dia siapa? Ammar. Guru kepada Ammar ialah Khalid. Khalid dan Zaid ni satu zaman, satu tempoh. Makna masa Khalid ada, Zaid hidup. Masa Khalid hidup lagi, Zaid ada dah. Okey. Bila begitu, wahwa ai Zaid ni, dia itu satu zaman mu'asirun li Khalidin. Ai adraka hayatahu, dia sempat masa hidupnya Zaid. Fayahzafu, maka Zaid pun fayahzafu Amran, dia menghazafkan Ammar. Fayahzafu Amran minas sanadi, daripada sanad. Jadi Zaid dia tak sebut nama guru dia. Mana? Tak sebut nama Ammar. Dia tak sebut nama Ammar. Dia buang. Fayaqulu an Khalidin, dia kata apa? Qala Zaidun hadatsani an, apa tu? Boleh kata hadatsani lah. Siapa? Zaidun an Khalidin. An Zaidin an Khalidin, daripada Zaid an Khalid, terus pada Khalid. Nampak? Dia buang nama Amrin, dia tak sebut. Lakinnahu la yaqul, tapi dia tak boleh kata hadatsani au sami'tu. Kalau dia kata hadatsani sami'tu, dia dusta, boleh dusta. Dia diri tak layak riwayat adil lah. Adil jadi dhaif lah. Jadi tak guna hadatsani, dia guna an. La yaqulu hadatsani au sami'tu hatta la yusarriha, supaya tidaklah dia mentasrihkan bil kadhibi, dengan dusta, supaya tak jelas dia dusta. Bila sebut hadatsani, tiba-tiba tak terhadiskan oleh guru pada gurunya, maka dusta. Jadi digunakan hadza ma'ahtimalin aidan, ini juga berserta ada ihtimal juga, ayyakuna sam'uhu, bahawa mendengarnya hakikat juga. Ini pun min Khalidin, boleh jadi Zaid memang dengar Khalid. Dia ikut sekali tok guru dia, pergi jumpa tok guru dia kan. Boleh jadi dia dengar sungguh. Boleh jadi. Jadi ada ihtimal lagi bahawa ma'ahtimalin aidan an yakuna sam'uhu haqiqatan, berlaku mendengar itu secara hakiki daripada Khalid. Li'annahu, kerana Zaid ini adraka hayatahu wa asarahu, kerana Zaid mendapati ketika hidup Khalid itu masih ada, dan juga dia sezaman dengan Khalid. Apa? Ni. Boleh. Itu dipanggil tadlis apa? Tadlis isnad. Dipanggil tadlis isnad. Faham dah ni? Nama apa dia? Naim Naim riwayat daripada Abdul Rahman. Naim riwayat daripada Abdul Rahman. Abdul Rahman riwayat daripada Syafi'i. Syafi'i riwayat daripada Ana Mahdi. Tapi Naim ke apa? Dia sepak dengan Syafi'i, katakanlah. Atau sepak dengan Ana. Dia kata dia lakoh dua ke lakoh se, tak kira lah. Contoh je lah, seorang ke dua orang tak mestilah. Yang naknya Naim ni satu zaman dengan guru kepada yang dilakoh tu. Nampak tak? Jadi dia pun kata an Naim an Mahdi ataupun an Syafi'i. Kira seorang dua orang ke tak kira lah tu. Jadi di situ berlaku tadlis isnad. Apa hukum hadis mudallas ini? Hukmuhu, hukum dia, ma rawahul mudallisu, apa yang diriwayatkan oleh mudallis. Ni baca mudallis pula ni, orang yang melakukan tadlis tadi, kesamaran tadi. Bilafzin muhtamilin, dengan lafaz yang ada memberi faham, lis sama' wa adamihi, lafaz yang
muhtamil lis-sama' wa adamihi, yang boleh memberi makna ada sama', ada mendengar hadis ataupun tidak. Contoh an, dia guna lafaz an. Fa innahu la yuqbalu, hadis itu tidak diterima. Apa yang diriwayatkan oleh mudallis, dak. Apa yang diriwayatkan oleh mudallis dengan lafaz yang memberi ihtimal dengar dan tidak dengar, contohan, maka dia tidak diterima. Amma ma sarraha, adapun yang disorehkan, yang disebut jelas padanya bisama', dengan cara dia mendengar langsung. Kahaddathani, seperti haddathani, dia kata saya telah menceritakan olehku. Au sami'tu, ataupun aku dengar. Au akhbarana, ataupun telah mengkhabarkan kepada kami. Fahuwa maqbulun idza kana thiqatan. Maka hadis kalau mudallis ini, kita kira tak kira mudallis lah, sebenarnya tak mudallis pun, tapi andai kata kita pinjam lah, kalau ni tak tadlis lah kiranya. Tapi kalau dia guna lafaz berlaku tadlis lah, berlaku tadlis. Bila si pulang tu bukan gurunya, guru pada gurunya, tapi dia nak tak sebut secara dia sama' ke atau tahdid, tak ada digunakan, maka tidak diterima. Sebab apa? Sebab di situ boleh jadi gugur orang pada sanad. Adapun kalau dia sebut dengan sama', dia kata haddatsani au sami'tu atau akhbarana, hadis tu diterima idza kana thiqah, jika rawi itu memang disepakati thiqah. Kalau rawi itu thiqah, dia sebut dia dengar hadis daripada guru pada gurunya, dan mereka memang berlaku dalam satu zaman, diterima. Tak ada kata tak terima. Tak ada pada asal memang kita tak terima, sebab kita tak hukum seorang tu thiqah tak thiqah. Andaian Mai. Okey. Andaian boleh. Okey, ke sini. Andaian bahawa tadi kita kata kan tidak diterima, kan jadi tipu kan. Tipu tu kalau seorang tu tidak dihukum sikah, contohnya orang tu memang tidak dikenali sikah, maka bila seorang tu dia tak dengar, tiba-tiba kata dengar, memang dia hukum dia tu berlaku, dia menipulah, kadhib, dia menipu. Sekarang ni orang tu sikah, dia kata dia ambil hadis daripada guru pada gurunya dengan lafaz haddatsani, dan orang tu sikah, maka jawabnya memang kebarangkali yang memang dia dengar sungguh pada guru dia, maka ketika itu hadis itu makbul. Apa? Wa ma sarraha fihi bis sama'i ka haddatsani wa sami'tu wa akhbarana fa huwa maqbulun idza kana thiqatan, maka dia diterima jika seorang yang mudallis, kalau ikut tak tadlis lah, tapi tak apalah, kerana kita bab mudallis kan, bab hadis mudallas, maka orang itu hadis itu diterima, hadis itu diterima. Makna dia juga dengar daripada gurunya, ataupun dia dengar hadis itu pada gurunya, dan dia sebut dengan lafaz haddatsani. Sekarang ni kita tak tahu. Tu kita kena rujuk pada kitab-kitab ulama, kitab rijal yang menghimpunkan tentang rijal-rijal pada isnad hadis ini. Daripada itu kita ambil dan kita gunakan hukum yang telah mereka keluarkan. Okey. Itu pertama, dipanggil tadlis isnad. Yang kedua, tadlisus syuyukh. Tadlis asyuyukh, membuat kesamaran pada syekh. Tadlis syuyukh, guru, dia membuat kesamaran pada guru dia. Apa maksud? Huwa an yusammiya, bahawa seorang rawi itu menamakan syaikhahu, dia namakan gurunya, allazi sami'a minhu, dan yang guru yang mana dia dengar hadis daripadanya, bi ghairi ismihil ma'ruf, dengan lain daripada namanya yang dikenali. Gurunya nama dia Ahmad. Tiba-tiba dia tak panggil Ahmad, dia panggil panggil apa? Dia panggil Zaid. Zaid.
Nama dia Ahmad. Orang kenal dengan Ahmad. Dan orang panggil kau Zaid, tapi orang tak kenal dengan nama Zaid. Nampak? Jadi dia menamakan gurunya yang dia dengar hadis daripadanya bi ghairi ismihi al-ma'ruf, dengan selain namanya yang dikenali, nama lain. Contoh kita kata boleh juga macam orang tu kan ada 2 3 nama kan. Nama dia katakanlah nama dia Khairul. Rumah orang panggil Ayub. Orang kenal dia dengan nama Khairul. Orang rapat je kenal Ayub contohnya. Dia kata haddatsani Ayub. Orang tak kenal Ayub siapa. Padahal Khairul tu lah. Nampak? Itu satu. Au bi sifatin, atau dia mensifatkan satu sifat lam yashtahir biha, sifat yang tidak masyhur dengannya. Min kunyatin, daripada kunyah. Kunyah. Abu contohnya. Nama guru dia Zaid. Orang panggil sebagai Abul Khair. Abul Khair, nama dia Zaid. Zaid kunyah dia. Kunyah ni yang mula dengan Abu dengan Jadi kunyah bagi Zaid Abul Khair. Abul Khair. Tiba-tiba dia tak panggil. Apa nama ni? Dia tak sebut nama Zaid. Dia sebut nama kunyah. Okey. Dia sifatkan bi ghairi ismihi au bi sifatin. Ay yusammiya syaikhahu bi sifatin lam yashtahir biha. Dia namakan gurunya dengan gelaran yang tidak masyhur, sifat yang tidak masyhur. Sifat itu min bayan, sama ada daripada kunyah. Jadi dia kata haddatsani Abul Khair. Dia tak kata haddatsani Zaid. Dia guna kunyah. Kunyah dia betul lah Zaid, kunyah dia Abul Khair. Tapi orang tak kenali dalam ilmu hadis dengan nama kunyah. Orang panggil Zaid je. Faham? Dia riwayat dia tak tipu pun. Zaid ni memang gelarannya Abul Khair. Contoh, nama gelaran guru dia ni Abul Khair. Tapi orang tak kenal dengan Abu Khair, orang panggil Zaid. Tiba-tiba dia kata haddatsani Abul Khair. Dia gunakan kunyah. Kunyah itu tidak masyhur. Kalau kunyah tu masyhur, orang tahu belaka, maka tak ada masalah lah. Ini kunyah yang tidak masyhur. Au laqabin, ataupun dengan laqab. Contoh, nama dia namanya kita katakanlah apa nama ni? Muhammad. Gelaran dia apa? Zainuddin. Kan zaman dulu kan orang ada laqab-laqab, Saifuddin. Bukan nama, kalau nama dia Saifuddin apa, ni laqab dia. Macam Hujjatul Islam Imam Ghazali kan. Ni laqab Zainuddin, Zainud Daulah, Fakhruddin Ar-Razi. Nampak tak? Gelaran laqabnya Fakhruddin. Ini Zainuddin, nama dia Muhammad. Orang tak kenal gelaran Zainuddin. Tiba-tiba dia kata haddatsani Zainuddin. Siapa dia? Guru dia lah Muhammad. Tapi gelaran laqab Zainuddin tu tidak masyhur. Au nisbatin, ataupun nisbah ila baladin, kepada negeri, au qabilatin, atau qabilah. Dia ni orang, katakanlah orang daripada orang pada Baghdad, Al-Baghdadi. Haddatsani Muhammad Al-Baghdadi. Tak. Padahal dia tu Muhammad Al-Basri. Tapi dia memang duduk di Baghdad juga. Jadi dia letak nama dengan gelaran yang tak masyhur, nisbah yang tidak masyhur. Contoh kita katakan sini gelaran dia ni, tepat ni, Pulau Rusa kan? Rusa. Paluh. Al-Paluhi. Al-Paluhi. Faluhi. Al-Faluhi. Nama okey. Al-Paluhi kan? Tiba-tiba dia tak panggil Paluhi. Dia panggil apa? Rusa apa bahasa Arab? Ghazali. Dia kata Al-Ghazali. Pulau Rusa. Padahal orang kenal dia Al-Paluhi. Dia kata Al-Ghazali. Kijang kok. Rusa apa? Dhabi. Dhabyun.
Lebih kurang anak beranak dia tu. Okey. Jadi dia nisbah pada Balak atau qabilah. Dia qabilah apa? Dia qabilah At-Taimi. At-Taimi. Atau kita kata kena ambil hak besar lagi. Dia qabilah dia dikenali sebagai Al-Qurashi. Al-Qurashi. Tapi dia tak guna Al-Qurashi. Dia guna atas lagi. Al-Adnani contohnya. Ataupun apa lagi? Dia guna bawah lagi yang tidak dikenal, yang kecil lagi. Dia kata Al-Hashimi. Padahal orang terkenal dia Al-Qurashi. Dia guna yang lebih yang tidak biasa digunakan. Lam yashtahir biha, yang tidak dikenali dengannya. Jelas dah, faham dah? Li ajli an tas'aba. Li ajli. Dia kata apa? Kunyatin ataupun laqabin wa nisbatin ila baladin au qabilatin. Okey. Li ajli mana ni? Antadlis syuyukh bi ghairi ismin ma'ruf au sifatin. An tusaiba, untuk memayahkan, ala ghairihi, kepada orang lain, at-tariqa. Tujuan apa? Sifat itu tujuannya untuk memayahkan ke atas orang lain. Jadi payah orang lain jalan untuk pergi ambil dengan tok guru dia. Maknanya susuk tok guru ni. Dia ngaji dengan tok guru dia, dia kata hadasani fulan-fulan. Padahal tok guru masyhur. Jadi dia guna nama guna nama yang mana orang tak kenal. Supaya apa? Li ajli an tusaiba, untuk memayahkan ala ghairihi, kepada orang lain, at-tariq, jalan untuk berjumpa dengan guru tadi lah, untuk dengar juga hadis yang sama. Imma li ajli, sama ada kenapa? Anna syaikha, bahawa syaikh dhaifun, syaikh ni dhaif. Sama ada juga gini, syaikh ni dhaif. Apa dia? Kalau sebut nama dhaif ni bukan sakit dhaif ni lemah. Kalau dia guna nama betul, dia tok guru dia ni dhaif ni, orang hadis dhaif ni. Kalau ambil hadis dengan tok guru ni tak kuat. Apa tak? Jadi dia cuba beri kesamaran bahawa guru dia itu bukan hak tu. Sebab kalau sebut nama tok guru dia, tok guru dia ni lemah ni. Jadi caranya memuayahkan orang lain jalan nak kenal tu. Jalan nak kenal siapa tok guru dia. Siapa tok guru dia. Apa? Jadi dia kalau tak nama betul, menyebabkan orang kenal tok guru dia dhaif, maka darjat hadis dia tak kuatlah. Maka dia guna gelaran yang tidak dikenali bagi tok guru dia. Dia bukan tipu betul dah, tapi orang tak amal tahu. Imma li ajli anna syaikh dhaifun, kerana syekh itu dhaif. Syekh itu lemah. Jadi dia tak nama lain supaya kelemahan gurunya tak terselah pada nama tu. Orang ingat tok guru lain lah ni. Au anna tilmiza, ataupun kerana tilmis, pelajar itu sendiri, yuridu ay yuzhira, dia ingin menzahirkan, bi annahu kathirus syuyukh, bahawa dia ni ramai syekh. Jadi dia tukar nama lain ataupun gunakan nama jarang untuk menzahirkan apa? Banyak syekh dia. Syekh dia ramai. Antaranya hak ni. Antaranya hak ni. Hak lain, orang lain tak ada syekh ni, tiba-tiba dia ada syekh ni. Jadi ramai tok guru dia. Nampak? Au anna syaikha asgharu minhu fi sin, ataupun syekh itu lebih muda daripada rawi pada usia. Tok guru dia, syekh dia lebih muda. Jadi kalau sebut nama orang kenal, dia ngaji dengan orang muda, dia ngaji dengan orang muda pada dia. Jadi dia nak menutup kelemahan ataupun kekurangan tu,
dia letak nama syekh dengan nama yang kurang masyhur. Wa ghairi dzalika, atau selain daripada demikian itu, banyak lagi lah. Okey. Misaluhu, contohnya al-Imam Bukhari, fa inna hadzal contohnya Imam Bukhari itulah, fa inna hadzal isma ma'rufun, nama Imam Bukhari ni ma'ruf, wa kathirun minal ammati, dan ramai di kalangan orang awam, la yadri, tidak tahu, annasmahu Abu Abdullah, Abu Abdillah, nama dia Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibnul Mughirati, ibni Mughirati ibni Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Dia ambil contoh senang Imam Bukhari. Imam Bukhari, nama Imam Bukhari itu makruf, tapi ramai daripada orang awam tidak tahu, la yadri, nama sebenarnya, annasmahu, bahawa nama dia ialah Abu Abdillah. Ini kunyah, Abu Abdillah kunyah. Nama dia Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirati lah, ibni Al-Mughirati ibni Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Maka fayati rawi, maka rawi pun datang, wa yaqul haddatsani Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Ismail al-Hafiz. Dia kata gitu. Tidak kata haddatsani Bukhari, dia kata haddatsani Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Hafiz. Maka fala yadhunnu sami', maka tidak menyangka oleh yang mendengar, as-sami'u annahu al-Bukhari. Dia ingat ni orang lain kot ni, bukan Bukhari ni. Sebut nama sebab dia tak tahu, orang awam lah. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Hafiz. Jadi dia melakukan tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh. Contohnya lah, ini contoh je ni. Hadza ma'a anna al-Bukhariya, ini dalam mana Imam Bukhari itu ma'rufus mihi, dikenali namanya, wa laqabihi, laqabnya, wa kunyatihi, dan kunyah dia, Abu Abdullah tu. Wal mithal, sebab tu musannif sebut sekali wal mithal litakrib faqat, contoh aja. Ni bukan contoh kalau Imam Bukhari orang kenal ni, sebut Abu Abdullah Muhammad Ismail, orang tahu dah Imam Bukhari ni. Tengok kedudukan dia tu, rawi tu sampai ke Nabi tu, kedudukan tu orang tahu. Ni ambil pada Imam Bukhari lah ni. Ni contoh untuk memberi faham macam mana berlaku tadlis asyuyukh. Okey. Seterusnya, asyadhu wal mahfuz. Wallahu ta'ala ala wa alam.